warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rosnah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah bahagian 2 dengan tajuk Jumaat Penuh Barakah. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.3 merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayati secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.3.4 menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. 4.3.5 menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat 1. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. 2. Menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Ya murid-murid, mari kita mempelajari tentang perkara yang menjadi syarat sah solat Jumaat. Syarat yang pertama adalah didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Syarat yang kedua adalah bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Syarat ketiga adalah didirikan dalam waktu zuhur. Ya, didirikan dalam waktu zuhur. Syarat yang keempat adalah tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Syarat yang kelima adalah didirikan secara berjemaah. Ya, solat Jumaat tidak boleh didirikan secara sendirian. Ianya mesti dilakukan secara berjemaah atau beramai-ramai. Syarat keenam didahului dengan 2 khutbah. Seterusnya, syarat yang ketujuh adalah belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Baiklah murid-murid, mari kita tengok rumusannya. Ya, murid-murid perhatikan rumusannya. Syarat sah solat terdapat 7 perkara. Sila baca dengan teliti. Pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat.
Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Yang keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di Korea yang sama sebelumnya. Baiklah murid-murid, kalau tadi kita mempelajari syarat solat Jumaat. Pada bahagian ini kita akan pelajari pula syarat wajib solat Jumaat. Ada perbezaan di antara keduanya itu ya murid-murid, sila perhatikan. Syarat wajib solat Jumaat yang pertama adalah Islam. Semua orang Islam wajib menunaikan solat Jumaat. Orang Islam lelaki wajib menunaikan solat Jumaat. Syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh iaitu cukup umur. Seorang lelaki Islam yang cukup umur wajib menunaikan solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat yang ketiga adalah berakal. Ya murid-murid, orang yang mempunyai akal fikiran yang waras mesti menunaikan solat Jumaat dan tidak wajib bagi orang yang gila, pengsan, mabuk dan sebagainya. Baiklah murid-murid, syarat yang keempat, syarat wajib solat Jumaat adalah mesti lelaki. Wanita, perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat. Mereka diwajibkan solat zuhur di rumah bagi wanita. Ya murid-murid, syarat yang kelima adalah sihat tubuh badan. Bagi orang yang uzur tidak diwajibkan. Ya, ia diwajibkan kepada orang yang sihat tubuh badan. Seterusnya yang terakhir adalah bermukim. Tidak wajib bagi musafir. Bermukim ni bermaksud tinggal di satu tempat dalam jangka masa yang lama, yang lebih daripada 3 hari ataupun terus menetap di satu-satu kawasan sebagai tempat kediamannya. Baik murid-murid, mari kita tengok rumusan. Ya murid-murid, syarat wajib solat Jumaat ada 7. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Lelaki. 5. Sihat tubuh badan. 6. Bermukim. Tidak wajib bagi yang musafir. Yang ketujuh adalah merdeka. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah kemukakan beberapa contoh amalan sunat dilakukan sebelum solat Jumaat. Sila perhatikan dengan betul dan teliti. Okey, murid-murid, mari kita perhatikan salah satu perbuatan
yang menjadi perkara sunat pada hari Jumaat dan dilakukan sebelum solat Jumaat adalah memotong kuku. Seterusnya adalah mencabut ataupun memotong rambut di badan. Amalan seterusnya adalah mandi sunat Jumaat pada hari Jumaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Baiklah, amalan seterusnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Ya, pada hari Jumaat, pilih pakaian yang terbaik untuk dipakai pada hari Jumaat. Okey, perkara sunat yang perlu dilakukan juga pada hari Jumaat adalah memakai wangi-wangian. Ya, sebelum pergi masjid, letaklah wangi-wangian di baju ataupun kulit anda supaya orang sekeliling merasa senang dan nyaman. Baiklah murid-murid, yang keenam adalah bersegera ke masjid. Ya, jangan melewat-lewatkan ke masjid. Bersegeralah ke masjid apabila semuanya sudah sedia. Seterusnya, yang ketujuh adalah iktikaf di dalam masjid. Iktikaf bermakna duduk senyap di dalam masjid dan berzikir dan melakukan apa sahaja sebagai mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunat yang ke-8 adalah solat tahiyatul masjid. Ya murid-murid, apabila setibanya di masjid, lakukanlah dahulu solat sunat tahiyatul masjid. Seterusnya, banyakkanlah membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam masjid. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah diam ketika mendengar khutbah. Ya, murid-murid, ketika mendengar khutbah, hendaklah kita diam dan menghayati apa yang dibaca oleh khatib dalam khutbahnya. Sebagai pengakhirnya, suka Ustazah membaca sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini dan diharap murid terus maju ke hadapan dan mengamalkan apa sahaja yang kita pelajari pada hari ini dan pada hari-hari yang lalu. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.